Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Khatib ingin berpesan buat hadirin sekalian agar marilah kita bersama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan pula segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya dan keimanan yang seteguh-teguhnya akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan berjaya di akhirat kelak insya-Allah. Pada hari ini, hari yang penuh dengan keberkatan, marilah kita bersama-sama beri tumpuan kepada mimbar, yaitu khutbah yang bertajuk peliharalah solatmu. Kita semua dah lama cuti tak dengar khutbah. Ya. Jangan mengantuk. Ya. Jangan bawa perangai lama. Ya, ketika khutbah kita tidur. Dah dibagi cuti. Ada yang 14 minggu, 13 minggu, 15 minggu. Saudara yang dirahmati Allah, peliharalah solatmu. Solat merupakan suatu kefarduan bagi setiap umat Islam yang mesti dilaksanakan pada setiap hari dalam waktu yang telah ditetapkan, seperti mana firman Allah Azza wa Jalla di dalam surah An-Nisa ayat 30. Antara potongan ayat itu ialah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang telah diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yaitu dituntut, ditetapkan pada waktunya. Ada siang dan ada malam. Umat Islam yang menjaga solat, mereka akan digulungkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam gulungan orang-orang yang beriman. Oleh itu, mereka berhak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yakni yang ingat segala perintahnya. Di dalam arti kata lain, ya, dengan sebenar-benarnya ibadah solat turut melatih diri kita supaya menjadi manusia yang berdisiplin dan menjaga waktu dengan mendirikan solat di dalam waktu yang telah ditetapkan. Saudara, Al-Quran turut menegaskan bagi mereka yang menjaga dan mendirikan solat dengan sempurna. Ya, ini sempurna yang dimaksudkan di sini. Pertama, mendirikan solat dengan ikhlas, dengan penuh khusyuk, yaitu terdidik jiwa daripada melakukan maksiat. Ya, firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Ankabut ayat 45. Allah berfirman, wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan dirikanlah sembahyang,
dengan tekun, dengan khusyuk, dengan tawaduk, dengan khuduk. Kerana apa? Sesungguhnya sembahyang itu menjaga diri, iaitu manusia, daripada perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Solat juga dapat membersihkan umat Islam daripada dosa-dosa yang telah dilakukannya. Maka dengan pembersihan tersebut akan menjadikan hati kita senantiasa suci. Seterusnya akan menjadikan kita umat Islam yang senantiasa berada di dalam kebaikan dan berbudi pekerti yang tinggi. Hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah bersabda, "Masalus salatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu min kulla yawmin khamsa marrat atau kama qala." Diumpamakan perumpamaan solat 5 waktu itu seperti sebatang sungai yang mengalir di hadapan pintu rumah seseorang daripada kita, yakni daripada kamu, yang mana setiap hari dia mandi di dalamnya sebanyak 5 kali. Riwayat hadis Muslim, riwayat yang mana hadis ini daripada Muslim menyatakan terang dan jelas bahawasanya seseorang itu akan benar-benar bersih dengan melakukan 5 kali sembahyang diikuti dengan solat-solat sunat yang lain. Muslimin yang dirahmati Allah. Kewajipan mendirikan solat terletak di atas bahu umat Islam yang mukallaf, sama ada lelaki maupun wanita. Allah Azza wa Jalla melarang keras umat Islam meninggalkan solat secara sengaja, walau dalam apa jua keadaan, sekalipun, serta mengancam mereka yang melalaikannya, iaitu melakukan peninggalan sembahyang. Firman Allah Azza wa Jalla menerusi surah Al-Muddathir ayat 42 dan 43. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Jadi ayat Quran ini panjang lagi, maka kalau nak baca rujuk pada surah Al-Muddathir ayat 42, 43, 44, 45 dan seterusnya. Saudara, Rasul sallallahu alaihi wasallam turut membuat perbandingan di antara orang-orang yang beriman dengan kufur sebagaimana yang baginda riwayatkan di dalam hadisnya. Daripada Jabir sekali lagi bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Ini perbandingan, yaitu di antara seseorang yang beriman, bezanya dengan seorang syirik, dengan seorang kufur adalah meninggalkan solat. Jadi kita orang beriman menjaga solat, orang kufur, orang munafik, orang syirik tidak menjaga solat. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah, pelaksanaan solat dalam Islam perlulah merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis daripada Malik bin Fairid radhiyallahu an, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini selalu kita dengar, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat aku mendirikan salat. Riwayat Bukhari. Namun malangnya, terdapat segelintir umat Islam yang cuba untuk mendatangkan keraguan dan kekeliruan dan mengubah tata cara ibadat solat yang telah lama kita amalkan. Malah mereka mendakwa solat cukup dengan hanya berniat sahaja. Ini bukan amal ahli sunnah wal jamaah. Hanya niat dah solat, tidak ada. Nabi kata kena mesti a'malu binniat, diikuti dengan perbuatan-perbuatan rukun yang 13 itu. Muslimin yang dirahmati Allah, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, kita pendekkan khutbah.
Marilah kita semua mengambil pengajaran terhadap perkara tersebut. Umat Islam, kita semua, ya, selepas bercuti 13 atau 14 atau 15 Jumaat, hendaklah meyakini bahawa perintah untuk mendirikan solat 5 waktu itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla. Kemudian umat Islam hendaklah memastikan solat yang didirikan dalam keadaan yang sempurna, wuduknya, rukunnya, dan segala-galanya, dan menepati apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama-nya. Dan seterusnya umat Islam hendaklah menjaga solat, kerana apabila menjaga solat maka terjagalah perkara-perkara yang lain dengan baik. Nabi pernah berkata, hendak berjaya dirikan solat, jaga solat, hendak kaya bersedekah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Dan mereka yang tetap memelihara sembahyangnya itu, mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi, yang akan mewarisi syurga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.